Okey, so ciri seterusnya yang kita akan bincangkan adalah ciri saintifik. Okey, sains dalam Islam bersifat rasional. Okey, dan dia adalah satu yang empirikal. Empirikal maksudnya adalah satu yang boleh dibuktikan lah kan. Dibuktikan melalui ada bahan yang kita boleh uji kaji, kita boleh uji. Maknanya dalam konteks itu dia bersifat sains itu sendiri satu yang empirikal dan bersifat matematikal, iaitu satu yang boleh diukur. Okey, so ada banyak alatan-alatan, formula-formula dan bahan-bahan kajian dalam bentuk klinikal yang telah diperkenalkan oleh Islam dan malahan sebelum Islam lagi yang digunakan oleh Islam sejak abad ke-10 Masihi lagi. Okey. Sains Islam menggunakan kaedah penganalisaan. Okey. Maknanya kita analyze, lepas tu ada juga kaedah sintesis. Kita synthesize ke atas sumber-sumber tamadun terdahulu. Maknanya dan sains Islam juga dalam bentuk saintifiknya melibatkan pelbagai bangsa, agama, bahasa, tamadun, wilayah, zaman dan sebagainya. Kalau kita tengok masa zaman kegemilangan Islam, zaman kegemilangan sains Islam, pemerintah menaja scholars, maknanya pakar-pakar, bukan setakat sains je lah, pakar-pakar seni, budaya, semualah. Tapi kita dalam konteks sains, maknanya pemerintah menaja pakar-pakar sains, maknanya saintis-saintis datang ke tempatnya dan bukan sekadar menulis buku tapi juga menjalankan kajian yang pelbagai. Kalau kita tengok masa zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, ketika dia mahu menakluk Konstantinopel, apa yang dia buat, salah satu yang dia buat adalah dia membayar kepada saintis daripada Hungary, kalau tak silap namanya Orban. Okey, yang Orban ini dikatakan mampu membina satu meriam yang sangat besar dan berkuasa dan yang mampu meruntuhkan tembok Konstantinopel. Kalau kita tengok daripada konteks sejarah dulu, zaman dahulu, Konstantinopel ini dia memang in a way tidak boleh ditakluki oleh siapa-siapa pun sebelum tu. Maknanya sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih tu sudah sangat ramai pemerintah-pemerintah daripada bukan setakat Muslim Turki, tapi pemerintah-pemerintah lain pun cuba untuk menakluki Konstantinopel, tapi tidak boleh. Sebab apa? Dia punya kedudukan geografi dia yang strategik, dan juga satu lagi kelebihannya adalah tembok yang dibina. Tembok itu memang sangat kukuh dan sangat sukar ditembusi. Dan ketika itu tidak ada meriam. Maknanya bila mana meriam, dan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu zamannya itu meriam baru saja dicipta lah, kalau saya tak salah lah. Dan Orban itu mampu membuat satu meriam yang besar dan dia berjanji kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dia mampu meruntuhkan tembok Konstantinopel. Okay. Maknanya dalam konteks itu, ketika itu, dan Orban itu bukan Muslim, ya. Dia Hungary, dia kalau tak salah dia Kristian juga. Okey. Maknanya dalam konteks pemerintah Muslim ketika itu, kita tidak kira bangsa, tidak kira agama, tak kira bahasa. Orban itu seorang Hungary bahasanya lain, tamadunnya lain, wilayahnya lain. Okey, maknanya asalkan ada apa penambahbaikan yang boleh dilakukan, ialah dia diterima. Okey. Tapi kalau kita tengok balik, tujuan terakhir daripada keputusan sains dalam konteks sains Islam itu sendiri adalah untuk mencari pembuktian kebenaran Allah SWT. Maknanya kalau kita tengok, katalah ramai saintis-saintis Muslim dulu kan, even yang menjumpai alkohol. Maknanya kita tengok kebiasaannya, kalau ada al-al dekat depan tu, biasanya dia adalah hasil daripada kajian penyelidik atau saintis Muslim atau Arab. Contohnya alkohol, algebra. Itu antara perkara-perkara yang basic lah. Okey, so tujuan terakhir
keputusan sains adalah mencari pembuktian kebenaran Allah SWT. Okey. So, apakah kaedah untuk membuktikan kajian sains itu berdasarkan Al-Quran? Okey. Yang pertama, kaedahnya adalah objektif. Biasanya sains kita memang objektif. Kita tidak berpihak, kita bersifat adil, kita tepat. Dia berbeza dengan subjektif. Subjektif maknanya kita boleh ada bias, elemen bias di situ. Tapi sains memang adalah satu perkara yang objektif. Dan juga ada elemen logik. So, logik adalah alat berfikir secara ilmiah atau tersusun bagi mencari kebenaran. Logik itu satu yang saintifik sebab dia tersusun. Ada elemen empirical, iaitu ada data atau evidence atau bukti yang boleh diperoleh melalui eksperimen dan pemerhatian. Okey. Lepas tu ada kaedah sintesis, iaitu gabungan antara pemikiran dan penemuan yang berbeza sebagai sesuatu yang baru atau menyeluruh. Dan yang terakhir ada elemen analisis. Okey. So, ada pemecahan persoalan sains secara terperinci untuk menghasilkan pelbagai maklumat dan data. Okey. So, ciri yang ketiga adalah ciri universal dan yang keempat adalah sepadu dan harmoni. Okey, kita pergi kepada universal dulu. Okey, so Islam menerima kajian oleh siapa sahaja selagi ia selari dengan matlamat sains Islam. Okey, so dan kalau kita tengok dalam konteks zaman Khulafaur Rasyidin dan pemerintah khalifah-khalifah selepasnya, dia tak kisah pun yang datang itu Muslim atau Kristian atau siapa saja. Maknanya asalkan ada elemen sains itu dapat membuktikan kajian itu adalah sedari dengan Islam, kita terima. Macam contoh yang terkini, banyak je elemen-elemen kajian sains yang dilakukan oleh Barat. Tetapi kalau apa-apa kajian itu selari dengan yang ditulis dalam Al-Quran, okey, kita terima, tak ada masalah. Okey. Dan elemen yang seterusnya adalah sepadu dan harmoni. So, sepadu dalam konteks ini adalah satu yang mesti yang seimbang. Jasmani, rohani, spiritual, material, fardu ain, fardu kifayah. Okey. So, matlamat sains Islam adalah bukan setakat dunia, tetapi juga akhirat, duniawi dan ukhrawi. Okey. So, ia adalah untuk pertama, memenuhi tuntutan agama. Kedua, menyelesaikan masalah umat manusia. Ketiga, menaikkan kedudukan umat Islam. Keempat, membawa manusia bertafakur. Maknanya kita nak memerhati dan mengkaji keajaiban ciptaan Allah SWT. Kelima, untuk membantu manusia memenuhi keperluan material. Maknanya manusia itu ada keperluan material di dunia ini. Dan sains Islam, matlamat ini adalah untuk membantu manusia memenuhi keperluan itu. Keenam, mengambil iktibar daripada saintis Muslim terdahulu. Ketujuh, mengkaji sejarah para anbiya. Maknanya ada sejarah-sejarah yang kita boleh buktikan melalui kajian sains. Contohnya mungkin tentang Bahtera Nabi Nuh atau kejadian banjir di zaman Nabi Nuh. Ada kajian sains daripada sudut geologi dan sebagainya yang boleh membuktikan okey, benar ada berlaku kejadian banjir yang besar satu ketika dulu. Okey. Dan yang terakhir, memenuhi keperluan manusia pada konsep keindahan. Okey, jadi itu saja untuk topik ini. Dan minggu ni juga insyaAllah. Jadi ada sebarang persoalan, penambahbaikan, kita boleh bincangkan dalam kelas small split group atau kelas S2 nanti insyaAllah dengan lecturer masing-masing lah. Dan kontak saya ada Dr. Suhaili dan Ustaz Aiman kan dalam kelas S2 di Bukit Besi. Jadi saya tutup minggu ini dengan tasbih kafarah suratul As. Saya minta maaf ada sebarang kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.